Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar boleh dengar ke? Malam ni ada masalah sikit apa ni. Ada masalah line ni. Insya-Allah. Baik. Insya-Allah kita mula pelan-pelan ya. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita manjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang Allah, dengan keizinan Allah, dengan taufik Allah, kita telah diberikan peluang oleh Allah, kekuatan, kemampuan untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Dan insya-Allah pada malam ni sama-sama kita membina satu suasana ingat memperingati, suasana untuk kita sama-sama memahami lagi Islam, mudah-mudahan, dan sama-sama kita menghayati maksud-maksud dalam tarbiyah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, begitu juga pengikut-pengikut sahabat dan serta semua yang ada yang mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah, kita ingin sama-sama merasakan gembira pada malam ini kerana diberikan sekali lagi kesempatan daripada sisa-sisa umur kita ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, marilah sama-sama kita sekali lagi merasakan kasih sayang Allah. Kita nak merasai nikmat yang Allah beri kepada kita, dan dengan nikmat itu kita mendapatkan satu hidayah, satu rahmat sehingga pada hari ini kita boleh beramal insya-Allah. Jadi kalau hati kita tak tenang, kita nak rasa bahawa Allah SWT lah tempat kita bergantung harap. Hari ini kenapa orang tak tenang, kenapa orang gelisah, kenapa orang rasa macam kita kata sakit, menderita. Kenapa kita rasa menderita, kenapa kita rasa susah? Salah satu perkara yang menyebabkan hati kita rasa susah bukan sebab masalah tersebut, tetapi kita terputus hubungan dengan Allah. Kenapa? Kerana apabila kita terputus hubungan dengan Allah, kita tidak dapat rasa bahawa apa yang kita hadapi itu daripada Allah. Kita tak rasa. Kalau kita sakit tu daripada Allah. Kalau kita ada masalah tu daripada Allah. Kalau kita ada kesusahan daripada Allah. Kita tak rasa. Jadi bila kita tidak rasa dia daripada Allah, maka kita ingat masalah kita tu kita yang hadapinya, kita yang punya. Kita yang maknanya yang akan berhadapan dengan dia, seorang-seorang kita.
Dan kita tak rasa bahawa di balik masalah, di balik kesusahan, di balik kesakitan, di balik segala ujian itu ada sifat Allah Al-Latif, sifat Allah yang maha lembut, maha halus. Sifat Allah yang maha lembut, maha halus. Kita tak merasai ada di situ, di sebalik masalah itu ada kasih sayang Allah. Kita tak rasa. Kita tak rasa di sebalik sakit kita tu ada kasih sayang Allah. Sebenarnya Allah bagi sakit sebab Allah sayangkan kita. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak sayangkan kita, dia hancurkan kita dah. Dia dah bagi, bukan bagi sakit, dia bagi azab. Azab yang benar-benar hancur. Ataupun dia bagi masalah yang benar-benar menghancur, merosakkan kita. Ataupun dia akan bagi kesenangan yang benar-benar melalaikan kita. Jadi kita terputus hubungan kita dengan Allah tadi, menyebabkan kita rasa masalah ni berlaku tanpa ada kita kata hikmah yang besar di belakangnya, tanpa ada kasih sayang Allah. Jadi sebab tu kita nak patah balik. Malam ni kita nak mulakan dengan kita nak merasai bahawa apa sahaja yang ada di hadapan kita ni sebenarnya adalah merupakan tarbiyah daripada Allah, merupakan sumber pendidikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak sentuh hati kita. Allah nak sentuh hati kita. Bagaimana Allah menyentuh hati kita? Kalau katakan Allah memberikan nikmat pada kita, maka kita nak merasai itu adalah sifat-sifat Allah al-jamal, sifat Allah yang maha indah, yang maha cantik, yang maha sempurna, yang kasih kepada kita, yang sayang kepada kita. Kita nak rasa. Inilah merupakan satu perkara yang kita nak kena rasa, baru kita boleh nampak nikmat itu satu pemberian Allah. Kita nak melihat. Sekarang ni kita nak convert. Malam ni kita nak convert. Kita nak pasang converter. Apa converternya? Converternya ialah kita melihat apa sahaja di dunia ni yang ada di depan kita, kita melihat dengan kacamata iman. Apa maksud kacamata iman? Kacamata makrifat Allah, kenal Allah. Apa maksud kacamata mengenal Allah? Ialah kita melihat segala yang ada di hadapan kita dengan kacamata perbuatan Allah, sifat Allah. Apa dia? Sifat Allah contohnya Al-Jamal. Benda yang kita suka, benda yang menyenangkan kita, benda yang kita rasa seronok dengannya, maka itu sifat Al-Jamal. Allah SWT yang maha indah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, semua itu. Jadi kita nak kena rasa syukur, senang, seronok dengan apa yang Allah beri. Jadi jangan kita nampak kalau benda itu satu nikmat, satu yang kita suka, kita nampak macam benda itu kita punya, atau benda itu memang berlaku sebab dah berlaku tetapi sebenarnya perkara itu datang daripada Allah. Ini tarbiyah. Ini tarbiyah. Ini bagaimana kita nak mengenal Allah. Kemudian bila kita dah melihat benda-benda yang kita suka, semua kita convert. Semuanya kita convert kepada sifat al-jamal, sifat jamal Allah. Sifat jamal Allah ni apa? Segala yang indah yang ada dalam sifat-sifat Allah itu kita convert kepada semua perkara yang kita suka, yang berlaku di depan kita. Kita boleh makan kenyang, kita boleh makan sedap, kita boleh tidur. Kita nak melihat itu merupakan sifat al-jamal. Jamal Allah Subhanahu Wa Taala, indahnya Allah. Kemudian sekiranya berlaku pula sesuatu perkara yang menyusahkan kita, yang memberatkan kita, sesuatu yang kita rasakan sebagai satu ujian lah, kesusahan, payah. Banyak macam-macam payah. Orang muda kadang-kadang payahnya dia nak tinggalkan benda-benda yang dia suka. Orang tua pula payahnya kadang-kadang dia ada masalah kesihatan, masalah kesakitan dia, masalah anak-anak pula melawan dia contoh. Ataupun apa-apalah saya ada masalah. Maka kita melihat sekiranya ada sesuatu perkara yang menguasai kita, kita tak boleh buat apa-apa. Benda yang kita nampak benda yang susahkan kita, maka kita nak nampak itu sifat Allah. Sifat Allah Al-Jalal, sifat Allah yang maha besar. Allah yang maha menguasai. Allah menguasai ke atas kita. Kesihatan kita ni Allah yang menguasai. Ini kita nak kena rasa. Ini bukan teori. Ini yang saya sebut tadi, inilah merupakan perjalanan mendekati Allah. Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti berjalan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita teori je. Kita boleh hafal Quran 30 juz, tapi kita tak kenal Allah. Kita hafal Quran 30 juz. Hadis kita hafal. Kita PhD dalam hadis. Tetapi kita tak kenal Allah.
tidak melihat jamal Allah, tidak melihat jalal Allah, sifat-sifat Allah itu. Sehingga akhirnya bila berlaku sesuatu, kita nampak ia merupakan satu perkara daripada dunia ini. Maka terputus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita nak kena sentiasa merasai dua sifat yang besar ini, al-jalal dan al-jamal. Al-jamal sesuatu yang kita nampak indah, yang kita suka, yang kita seronok, kita jumpa keluarga kita, jumpa sanak saudara kita, hari raya contohnya. Kita nak convert kepada jamal. Ini keindahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat itu. Kalau jalal pula, kita melihat sesuatu yang menyusahkan kita, kita buat sesuatu tak jadi-jadi. Kita buat apa-apalah, kerja kita nak buat tak jadi, nak buat tak dapat, nak buat tak nak rasa. Allah Maha menguasai. Allah Al-Jabbar. Allah yang mengalahkan kita. Kita nak tapi tak dapat. Kita nak tapi tak boleh. Kita tak nak sakit tapi kita sakit. Kita tak nak miskin tapi kita miskin. Kita tak nak menderita tapi kita menderita. Dan ini adalah merupakan sifat Al-Jalal. Kita nak rasa sentuhan jalal Allah. Maka kita merasai kebesaran Allah. Allah sebenarnya yang menguasai kita. Baru kita tahu, baru kita rasa. Bila kita rasa yang itu, barulah timbul perasaan sabar. Boleh sabar. Sebab yang bagi kita susah, yang bagi kita sakit, yang bagi kita menderita ni Allah. Allah yang bagi kita susah. Allah yang bagi kita menderita. Maka pada ketika itulah kita sebagai hamba. Kita sebagai hamba yang lemah. Yang fakir. Kita tak ada kesihatan. Allah bagi kita sihat. Kita tak ada kekayaan. Allah bagi kita kaya. Kita tidak ada kemuliaan. Allah bagi kita mulia. Allah bagi kita sesuatu yang kita tak ada. Maka kita rasa daripada Allah. Dan bila kita mula merasai segala yang indah dan segala yang pahit, yang manis, yang kita senang, yang kita tidak senang, maka itu semua daripada Allah. Kita mula mengenal perbuatan Allah, af'al Allah. Kita mula mengenal sifat-sifat Allah. Pada ketika itulah kita mula mendekati Allah, mula berjalan menuju kepada Allah, menuju untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah latihan yang kita kena buat. Sebab tu zikir la ilaha illallah kena sentiasa dalam bibir kita, dalam lidah kita, di bibir kita tu. Lidah kita sentiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita pun baca sama la ilaha illallah. Kemudian hati kita pun merasai tidak ada yang beri penyakit melainkan Allah, tidak ada yang sihatkan melainkan Allah, tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, tidak ada yang menghinakan seseorang melainkan Allah, tidak ada yang memuliakan seseorang melainkan Allah, tidak ada sesuatu berlaku melainkan Allah. Maka pada ketika itulah kita mula melihat sifat Allah satu. Sifat Allah kudrah, Allah yang maha berkuasa, iradah, Allah yang maha menghendaki, kehendak Allah mengatasi segala kehendak makhluk dia. Kita nak sesuatu, tapi Allah punya kehendak mengatasi kehendak kita. Kita rasa, maka kita pun rasa dan rendah diri ke Allah, tawaduk. Kita rasa tadaruk, kita rasa perlukan pertolongan Allah, kita rasa perlukan bantuan Allah. Maka itulah sifat-sifat hati yang mula mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang selalu kita kena lakukan. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, pada hari ini kita akan sambung sikit apa yang berlaku, apa yang telah kita bincang-bincang semalam kemarin. Dan pada hari ini saya nak buat satu, sebelum kita pergi kepada alam barzah, sebelum kita pergi kepada alam akhirat, sebelum kita pergi kepada lebih jauh kepada perbincangan itu, saya ingin membawa satu tajuk yang disebut sebagai pelajaran yang bermanfaat. Pelajaran yang bermanfaat. Sebab tu kita nak rasa tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mencipta kita, mencipta makhluknya, mencipta kehidupan kita, Allah bukan sahaja mencipta kita, Allah bukan sahaja mencipta kehidupan kita, tetapi Allah juga mencipta sistem pendidikan tarbiyah untuk kita. Allah cipta juga bagaimana cara kita ni nak meningkatkan diri kita, nak dapat pelajaran, nak dapat sentuhan-sentuhan sehingga kita mendekati Allah. Allah cipta. Jadi Allah bukan hanya membiarkan kita hidup tanpa ada sistem tarbiyah. Maka di sinilah kita nak ingin mengambil pelajaran dari beberapa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Sebenarnya apa maksud pelajaran yang bermanfaat? Ataupun ilmu yang bermanfaat. Maksud pelajaran yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat ini ialah ilmu
ataupun pelajaran yang dapat membangunkan hati. Yang boleh membangunkan hati yang sedang tidur. Dan kemudian daripada hati yang terbangun itu, hati yang sedar itu dapat bergerak dan melaksanakan amalan. Maknanya hati itu akan menggerakkan jasad tadi. Dan jasad itu akan melaksanakan amal-amal soleh. Dan kemudian dia akan melihat akan hakikat dunia yang sebenar. Jadi hati yang hidup, dia akan melihat di depan mata dia ni dunia, hakikat dunia yang sebenar. Dan kemudian sehingga dia tidak akan terpedaya sebagaimana ramai orang yang sering terpedaya, tertipu. Dia tidak akan mengagungkan nafsu syahwatnya. Ini namanya pelajaran yang menyentuh hati. Pelajaran yang menyentuh hati. Ilmu yang bermanfaat. Pelajaran yang bermanfaat. Maka dunia ini akhirnya hanyalah akan dijadikan sebagai bayang-bayang sahaja. Pohon yang tidak pernah tetap, bayang-bahayang pohon. Pokok tu tetap tapi bayangnya berubah. Ada masa matahari naik daripada timur, maka bayangnya sebelah barat. Bila matahari turun sebelah barat, bayang ni sebelah timur. Bayang ni sentiasa berubah. Bayang ni. Jadi dunia ni seperti bayang-bayang, sentiasa berubah-ubah. Ada masa kita ke atas sihat, ada masa kita sakit kat bawah. Ada masa kita kaya berwang, ada mempunyai duit yang banyak. Ada masa kita miskin, fakir. Ada masa kita muda, kuat, sihat, ada masa kita tua. Ada masa kita dalam keadaan yang senang lenang, ada masa kita dalam keadaan yang susah. Jadi dunia sentiasa berpusing-pusing. Jadi sebab itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita untuk kita mendapatkan satu pelajaran daripada apa yang kita lihat di hadapan kita. Sebagaimana kata-kata seorang hukama, dikata apa? Tinggalkanlah dunia. Tinggalkanlah dunia sebelum ia meninggalkan kamu. Sebelum dunia meninggalkan kamu. Hati kita ni nak kena tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Bersiap-siaplah engkau untuk ke kuburmu. Bersiap kita nak masuk dalam kubur. Nak bersedia masuk ke alam barzah. Sebelum engkau memasukinya, sebelum kita masuk. Jadi sebelum kita masuk di alam barzah, sebelum kita menemui kubur dan fitnah kubur, kesusahan kubur, fitnahnya. Maka kita bersiap-siap sedialah. Dan agunglah Tuhan kamu. Kita agungkan Allah. Kita tingkatkan pengabdian kita kepada Allah sebelum engkau menemuinya, sebelum kita berjumpa Allah. Jadi kita kena rasa. Pelajaran-pelajaran yang sangat berguna ini amat penting. Kerana pelajaran-pelajaran yang bermanfaat ini boleh memberikan kepada kita kesatuan hati. Hati kita akan menjadi hati yang kuat. Hati yang disentuh. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari perlu berlaku peningkatan dalam diri kita. Dan peningkatan yang nombor satu ialah peningkatan al-iman. Al-iman. Itu nombor satu. Kalau kita nak mati besok, maka perkara yang paling penting ialah iman kita meningkat pada malam ini. Kalau kita nak mati lusa, maka apa perkara yang paling penting? Yang paling penting ialah iman kita meningkat pada hari ini dan besok. Supaya lusa kita akan berhadapan dengan maut dalam keadaan kita bersedia. Maka peningkatan yang pertama sekali ialah peningkatan iman. Sebab itulah saya nak petik satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi dalam sanadnya yang sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Sesiapa di kalangan kita ni yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sebagai matlamatnya, maknanya kehidupan sebenar yang dia lihat akhirat bukan dunia, maka Allah akan menjadikan kekayaan pada hatinya, maka hatinya akan kaya. Ghinaul qalb, kekayaan hati. Akan mengukuhkan keteguhannya, Allah akan memperkuatkan hatinya, keteguhan hatinya. Dan di matanya dunia ini sangat hina, dia akan melihat dunia ini hina. Dia akan melihat dunia ini hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, siapa yang mengambil dunia, dunia ni matlamat dia. Nak kaya itulah matlamat dia. Nak famous itulah matlamat dia. Nak supaya dapat harta yang banyak itulah matlamatnya. Nak pangkat itulah matlamatnya.
nak menjadi sesuatu yang kita kata apa yang ada di dunia ni, dia nak yang itu. Itulah matlamatnya. Maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Maka Allah akan jadikan kefakiran. Maka siapa yang mengambil dunia, dia akan matanya, telinganya, hidupnya akan sentiasa fakir. Kenapa? Walaupun dia seorang jutawan, dia tak akan rasa puas. Dia akan nak lagi. Sebab dunia ni seperti air laut yang kita minum. Ni air masin, air laut tu kita minum. Makin kita minum, bukan makin hilang haus kita. Bukan makin kenyang perut kita. Tetapi makin haus. Kerana garam yang ada di dalam air laut itu akan menyedut air keluar daripada tubuh badan kita. Garam tu, dia akan menyedut liquid, water yang ada dalam tubuh badan kita, menyebabkan kita makin haus. Itulah hakikat dunia. Dunia ni seperti air laut yang kita minum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kefakirannya di depan ni. Bila dunia menjadi tujuan kita nak kaya, tujuan kita nak harta, tujuan kita nak pangkat, tujuan kita nak glamour, tujuan kita nak menjadi sesuatu yang hebat di dunia ini, maka Allah akan menjadikan kefakiran kepada dia. Dia akan rasa sentiasa tak cukup. Dan kemudian akan mencerai-beraikan keteguhannya. Akhirnya hatinya akan bercerai-berai. Hati dia akan lemah. Hati dia akan hilang kekuatan. Dan dia tidak akan mendapatkan apa pun di dunia ini, kecuali hanya sekadar yang Allah telah tetapkan. Maka apa yang ada kat dunia ni, dia tak akan dapat kecuali apa yang telah Allah rezekikan pada dia, yang Allah tetapkan. Dia tidak akan dapat harta kawan dia. Dia tidak akan dapat harta isteri, suami dia. Tak dapat. Dia tidak akan dapat sesuatu yang Allah beri kepada orang lain. Tetapi dia hanya akan dapat apa yang dia diberikan oleh Allah pada dia, yang Allah tetapkan. Tapi hati dia nak hajat kepada harta orang ni. Harta orang ni glamour. Sebab itulah kita lihat hari ni, tak habis-habis. Tak habis-habis seseorang itu mengejar dunia. Walaupun dia dah jutawan, dah bilioner, dah triliuner. Kita kata dah kaya sungguh, tapi tak pernah puas. Kenapa? Allah menjadikan matanya, telinganya melihat diri dia. Hatinya melihat dirinya fakir. Seperti orang yang minum air garam, air laut. Semakin dia minum, semakin haus. Akhirnya dia akan mati lemas dalam air yang diminumnya. Dia akan lemas. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Oleh sebab itulah, mereka yang mendapat pelajaran, ini pelajaran yang bermanfaat. Mereka yang mendapat ilmu yang bermanfaat ini, maka dia akan menjauhkan dirinya daripada yang dekat, iaitu dunia. Hati dia akan jauhkan daripada dunia. Tidak condong kepadanya, tidak mementingkan dirinya. Sebab tu hari ini kita silap. Kadang-kadang bila ditanya, apa cita-cita nak jadi engineer? Apa cita-cita nak jadi doktor? Apa cita-cita nak dapat first class dalam pelajaran? Apa cita-cita nak jadi businessman yang berjaya? Kita lupa. Sebenarnya cita-cita kita itu sebenarnya bukanlah dunia. Tapi cita-cita kita ialah akhirat. Cita-cita kita mendapat redha Allah. Itu sepatutnya anak-anak kita nak kena ajar begitu. Apa cita-cita? Kalau jadi engineer, dia belajar engineering. Kalau jadi engineer, supaya engineer tu boleh bantu Islam. Supaya kekayaan tu boleh bantu Islam. Supaya kekayaan tu boleh mendapatkan kesempurnaan akhirat. Sebab tu tuan-tuan, apa maksud dunia di sini? Maksud dunia di sini ialah segala perkara yang ada daripada kita ni, di depan kita, di belakang kita, di keliling kelalang kita ini, segala perkara, termasuk anak isteri kita. Semua dunia yang ada di depan kita ni, dia akan menjadi dunia sekiranya terputus kepada akhirat. Tetapi sekiranya apa yang ada di hadapan kita ini, kita dapat ikatkan dengan akhirat. Kita dapat manfaatkan dia untuk akhirat. Mencapai kesempurnaan akhirat, maka dunia itu, dia tidak akan dilaknat. Dunia itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maknanya, dia tak jadi dunia dah. Dia jadi akhirat. Dia jadi akhirat. Itu hakikat hati kita melihat akan keadaan itu. Maka di sini pada hari ini saya nak bawa satu cerita, tuan-tuan. Sebahagian mungkin pernah dengar apa yang saya sampaikan ni. Pernah saya sampaikan dalam kuliah-kuliah saya. Saya mau ulang sebab saya rasa ramai yang tak dengar lagi. Kisah ini pelajaran yang bermanfaat. Cerita ini adalah cerita yang dikisahkan, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sahihnya, yang membincangkan tentang kisah-kisah Bani Israel. Cerita-cerita dari Bani Israel. Yang mana cerita ini telah diceritakan oleh Bakar bin Abdullah bin Al-Muzani,
yang menceritakan tentang kerajaan Bani Israel ini kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Yang mencerita. Jadi apa pandangan kita tentang cerita-cerita Israel, Bani Israel ini? Maka yang pertama, sekiranya kita ketahui sahih ni kita tahu dan dia sama dengan apa yang ada pada kita, pada Al-Quran dan hadis, maka yang ini kita dibenarkan, kita boleh cerita. Dan kemudian kedua, kalau kita tahu dia bohong dan menyalahi apa yang ada tak sama pula dengan Quran dan Sunnah dan hadis, maka yang ini kita tak boleh cerita, yang ini kita kena tinggalkan. Dan ketiga ialah sekiranya cerita-cerita ini cerita yang orang tak cerita, dia tidak ada kaitan dengan pihak yang boleh dipercaya ataupun pihak yang dusta, maknanya dia neutral lah gitu. Maka yang ini boleh diceritakan, tetapi dengan keadaan yang berhati-hati. Tidaklah kita jadikan sebagai satu pegangan, sebagai satu pengajaran sahaja. Baik. Jadi inilah satu cerita yang diceritakan oleh salah seorang sahabat yang telah masuk Islam. Yang kemudian dia telah menceritakan kisah daripada apa yang berlaku pada Bani Israel dahulu. Maka dia telah berkata, dulu ada seorang raja daripada Bani Israel yang diberikan umurnya panjang, kekayaan yang hebat dan anak yang banyak. Banyak anak. Ini kekayaan dia komplit lah, komprehensif. Kekayaan dia. Dia kaya dengan harta, kaya dengan umurnya panjang dan kemudian anak pun ramai. Tetapi apabila anak-anaknya telah meningkat dewasa, telah sampai kepada dewasa, maka anak dia telah menghabiskan masa untuk hidup zuhud, hidup tidak mahu memegang pemerintahan, beribadah saja sehinggalah mati. Sehinggalah mati. Anak-anak dia mati dulu daripada dia. Kan? Jadi semua anak-anaknya bila besar je, maka dia akan keluar daripada jalan pemerintahan, tak mahu memerintah, tak nak wariskan kerajaan, tak mahu. Dia duduk kat masjid lah kalau kita contoh itu. Maka perkara ini amat menjadi satu perkara yang amat dikhawatiri oleh dia. Nanti tak ada orang nak waris pemerintahan dia. Dan tak ada orang nak mewarisi pemerintahan dia. Maka dia pun memanggil dia punya penasihat dia. Dan dia memanggil dia punya orang-orang dia. Dia pun berkata, seorang anak aku ramai. Tapi seorang demi seorang anaknya secara turun-temurun, kan? Duduk di dalam suasana-suasana tidak indah pada pemerintahan. Hanya pergi kepada ibadah saja, tak nak memerintah, tak nak dunia, dia kata. Maka suatu hari isterinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Satu hari ada anak laki-laki, ada baby laki-laki. Maka dia pun panggil semua kaumnya, dia punya orang-orang dia, kaki tangan istana, pejabat kerajaan dan sebagainya. Maka dia kata, usia aku telah lanjut dan aku masih dikurniakan oleh anak. Allah bagi aku anak. Maka kamu tahu bagaimana kasih dan sayang aku kepada kamu sekalian. Maka aku benar-benar khawatir kalau anak aku mengikuti jejak langkah abang-abangnya, iaitu apabila dia telah meningkat dewasa, semua tak nak memerintah, semua pakat-pakat ibadah sahaja. Oleh kerana itu, aku minta kamu jaga anak ini daripada kecil. Jaga daripada kecil, buat agar dia mencintai harta, dunia, tenggelam dengan dunia, main suka dunia supaya dia boleh memerintah. Jadikan dia seseorang yang akan tetap teguh bersama kamu, bersama pemerintahan ini, dan dia akan jadi orang yang boleh bersama dengan harta dunia, cinta dunia ni. Jadi dia nak minta dia punya orang-orang jagalah. Ini tuan-tuan, kita bayangkan cerita ni. Cerita yang diceritakan zaman Bani Israel. Tidak, ni adalah cerita yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Jadi cerita ini tidak ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membangun sebuah tembok seluas ratusan batu. Dia pun buat tembok besar, tinggi, temboknya besar, yang memisahkan istana dengan dunia luar. Maka mereka pun tanam di sana berbagai pokok-pokok, ditanam, disiram, dibuat sungai, aliran-aliran bertahun-tahun hidup dalam. Maka pemuda itu pun hidup dalam lingkungan yang mewah, lingkungan yang indah, kan? Sehinggalah apabila dia telah mula dewasa menjadi seorang pemuda, ini sikap seorang pemuda, maka dia mula berfikir untuk memperdalamkan ilmu dia, nak cari ilmu. Maka satu hari dia menunggang kuda dengan maksud untuk keluar daripada istana, nak melihat, nak dapatkan pengalaman baru. Maka setelah dia berjalan beratus batu, tiba-tiba dia nampak tembok yang tinggi tertutup. Maka dia berkata,
Apa? Kenapa ada tembok ni? Di mana-mana pergi ada tembok. Dan menurut perkiraan aku, sudah tentulah ada manusia lain yang lebih pintar kat luar sana. Ada manusia lain yang lebih pandai dekat luar. Aku nak cari orang yang pandai ni. Maka dia pun minta supaya keluarkan aku daripada tempat ini. Maka perkara ini telah disampaikan kepada ayahandanya. Jadi ayahanda pun dipanggil. Telah sampai, maka ayahanda pun panggil dia. Mendengar laporan itu, maka ayahnya menjadi takut, terkejut. Kalau putera dia tu akan mengikut jejak abang-abang dia. Maka dia kata, engkau sibukkanlah dia dengan segala macam kelazatan, permainan, muzik-muzik yang melalaikan dia sehingga dia melupakan permintaan dia. Maka kau pun segera buat bagi putera tadi makan, minum, layan dia dengan muzik, layan dia dengan permainan-permainan, game lah kalau kita sekarang ni, game sebagainya, kelazatan, keseronokan dan sebagainya sehingga dia lupa. Ini bapaknya tak nak supaya dia keluar daripada istana. Maka pada tahun kedua, setahun selepas itu, dia pun naik kuda lagi sekali. Dia kata, aku mesti keluar. Aku nak keluar juga. Dia teringat, dia nak keluar. Sebab jiwa dia muda, jiwa yang bersih, yang muda. Kita kata muda ni, dia nak ilmu. Dia curious, dia rasa nak tahu tu tinggi. Orang muda ni rasa nak tahu tu tinggi. Apa di sebalik tu kan? Maka pada tahun kedua, dia pun menunggang kuda. Maka dia berkata, aku akan keluar. Maka diberitahulah kepada ayahnya. Maka ayahnya memberi jawapan semula, kata, kan, sibukkan dia lagi. Sibuk lagi, lalaikan dia. Maka sibuklah dia, lalaikan dia sampailah setahun. Sampai setahun. Tahun yang ketiga, pemuda tu mengulang lagi. Dia kata, ayah dia kata, dia minta sungguh-sungguhlah, tolonglah. Dia kata, saya nak keluar. Saya nak tengok keadaan luar. Saya nak jumpa orang yang alim-alim, orang yang ilmu, yang boleh memberi pengalaman, yang boleh menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam hati dia. Ada soalan yang dia nak jawab. Dia nak minta jawab. Ni soalan orang yang berfikir lah. Maka akhirnya ayahnya pun membiarkan, mengizinkan. Tak apalah kau keluar. Barulah keluar, dia kata. Maka disiapkan kenderaan. Ada kenderaan yang bawa dia. Dikenakan kepada kepala, dipakaikan mahkota yang dibuat daripada batu permata, daripada emas, daripada zamrud. Dan kemudian didampingi oleh dua pengawal, dua bodyguard yang bijaksana. Bodyguard tu pun cerdik juga. Dalam perjalanan itu, ni tuan-tuan, keluar daripada pagar tu, tembok tu, maka perjalanan tu dia bertemu dengan seorang lelaki yang sedang mengalami musibah. Laki-laki yang sedang kena musibah. Maka laki-laki itu telah hidup dalam keadaan susah, melarat. Dia nampak orang susahnya hidup dia. Sama ada kefakiran, sama ada musibah tu fakir, miskin, ataupun penyakit, disakit dan cacat. Maka pemuda ni bertanya kepada dia punya pengiring, dia kata, apa ni? Ni apa ni? Dia tak pernah jumpa orang yang menghadapi kesusahan. Dia tak pernah jumpa. Orang sakit, orang fakir, miskin, tak pernah jumpa. Maka mereka menjawab, inilah seorang laki-laki yang sedang menghadapi ujian. Ujian. Maka pemuda itu bertanya, apakah hanya menimpa orang tertentu? Orang tertentu saja ataupun semua orang takut untuk berhadapan dengan ujian ni, semua orang akan kena. Maka dijawab oleh pengiring dia, kata, ujian ini akan menimpa kepada semua orang yang takut padanya. Termasuk saya. Dia kata, walaupun saya ada kerajaan yang besar, yang hebat, dia kata, ya, termasuk tuanku. Dia kata, maka dia kata, celakalah kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan kesedihan rupanya. Rupanya hidup ni ada sedih. Rupanya hidup ni ada duka. Rupanya hidup ni ada kesengsaraan. Baru dia tahu. Ni tuan-tuan nak bayangkan. Ni kita nak tengok balik hati kita. Kita nak semak hati kita. Rupa-rupanya hidup ni ada kesengsaraan. Sesudah dia berkata demikian, maka dia pun berpaling semula ke istana dalam keadaan sedih dan murung. Murung dia. Maka dia pun beritahu kepada ayahnya apa yang dia dapat. Maka ayah tu berkata, bagi dia gembira. Bagi dia makan yang sedap-sedap. Bagi dia muzik. Bagi dia permainan. Bagi dia leka. Bagi dia lupakan apa yang dia nampak di luar daripada tembok. Bagi dia kemewahan. Maka mereka segera buat. Maka lupalah pemuda tadi dengan perkara yang tadi tu. Dia pun diam. Terdiam. Tapi dapat satu pelajaran. Setahun kemudian, dia minta lagi sekali, wahai ayahanda, aku ingin keluar lagi sekali. Aku nak tengok kat luar, di dunia luar ni ada apa.
Pengalaman yang pertama ni tidak boleh dilupa. Pertama dia kata rupa-rupanya dia sebalik keseronokan, kesenangan, kemewahan. Semua ni rupanya ada kesusahan, ada kesedihan, ada kesengsaraan, ada musibah, ada ujian. Maka dia minta supaya nak keluar. Maka ayah dia benarkan dia keluar. Keluarlah. Maka dalam perjalanan itu dia bertemu dengan seorang yang tua. Seorang yang sangat tua. Tua bangka. Sampaikan terbaring. Dan air liur keluar daripada mulutnya. Meleleh air liurnya. Dah tua sangat sampai tak boleh kontrol air liur keluar. Maka dia bertanya, apa ni? Ni apa ni? Satu pemandangan yang dia tak nampak kat istana. Ini apa? Maka menjawab, ini adalah seorang yang sudah tua, yang sangat tua. Maka bertanya, adakah semua orang akan menjadi tua seperti ini? Jika diberi umur panjang, adakah dia akan jadi tua bangka macam ini sampai merekok, bongkok, meleleh air liur sampai dah tak larat, baring je? Ataupun hanya dia saja kena seorang. Tua ni dia seorang aja atau semua orang kena? Maka dijawab oleh pengiring, dia kata, semua orang akan kena. Inilah perkara yang ditakuti oleh semua orang. Bila dah tua bangka, tak mati-mati, maka dia akan jadi hidup dia macam gitu, melarat, bongkok, sakit, terbaring, tak larat dan sebagainya. Maka dia kata, celakalah hidup ini, kecelakaan hidup ini. Dia kata, sesungguhnya hidup ini rupanya tidak menyenangkan. Kalau hidup lama ni rupanya, lagi lama aku hidup kat dunia ni, aku akan jadi tua, jadi macam ni. Maka dia kata, kehidupan ni tak bagus. Dia pun patah balik ke istana. Kemudian dia mengadu kepada ayahnya. Kemudian ayah dia kata, bawa dia, gembirakan dia. Berikan kepada dia kesenangan, kebatilan, bagi dia muzik, bagi dia permainan, game, bagi dia apa saja supaya dia lupa apa yang dia nampak tadi. Maka mereka pun segera melakukan dan pemuda itu berada dalam keadaan lalai selama setahun. Setahun dia duduk-duduk, makan, minum, berseronok, apa dia nak semua dapat. Hipat lupa tentang apa yang berlaku tadi. Kemudian lebih kurang setahun, dia teringat nak pergi keluar lagi. Dia berjumpa dengan ayahnya. Ayah dia pun izinkan keluar. Ini kali ketiga, tuan-tuan. Ini pelajaran yang amat manfaat untuk kita fikirkan. Dia kata apa? Dalam perjalanan dia bertemu dengan sebuah keranda yang diusung oleh orang ramai. Tiba-tiba dalam perjalanan, dia jumpa orang ramai tengah mengusung satu keranda. Maka dia pun bertanya, tak pernah nampak keranda. Dia tak pernah nampak kematian. Dia pun tanya, apa ni? Ni apa ni? Maka mereka pun menjawab, seorang telah meninggal dunia. Ada seorang meninggal dunia. Maka dia pun tanya, meninggal dunia? Mati? Mati itu apa? Apa tu mati? Dia tak tahu. Maka dia kata, wahai mayat, dia kata, bangun, duduk. Sini, aku nak cakap dengan kau, duduk. Maka orang pun bercakap dengan dia, dia telah mati, dia tak boleh duduk dah. Dia memang tak boleh berdiri, tak boleh duduk. Maka dia kata, tak apa, engkau baring tak apa, tapi aku nak bercakap dengan kau. Dia nak tanya soalan. Maka orang berkata, dia dah mati, dia tak boleh bercakap lah. Tak boleh bercakap, tak boleh bangun, tak boleh duduk, dah tak boleh buat apa dah. Maka dia berkata, habis kamu nak bawa ke mana ni? Nak bawa ke mana? Orang mati ni nak bawa ke mana? Maka kami nak kuburkannya ke dalam tanah. Maka semakin rasa nak tahu dia semakin, curiosity dia semakin meningkat. Maka dia tanya, lepas masuk dalam tanah, apa jadi? Maka mereka menjawab, akan ada namanya hari kebangkitan, hari dibangkitkan. Maka dia pun bercakap, apakah hari kebangkitan itu? Maka mereka pun membaca sebuah ayat. Ayat ni sama dengan surah Al-Mutaffifin ayat 6. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Dan Allah menggambarkan surah Al-Mutaffifin. Ayat yang dibaca dalam cerita ini sama dengan ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Pada hari manusia bangkit setelah mati untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Saat itulah orang-orang akan menerima ganjaran sesuai dengan kebajikan ataupun kejahatan yang pernah dilakukan di dunia. Maka dia pun bertanya, rupa-rupanya lepas dunia ni ada lagi satu tempat lagi, satu dunia lain. Maka mereka pun menjawab, ya, tempat pembalasan, tempat perhitungan, tempat menuai buah hasil amal yang ada di sini. Mendengar jawapan itu, pemuda tadi, anak raja tadi tu terus melompat daripada kuda dia. Melompat daripada tunggangannya dan terus dia baring atas tanah, dia goleng-goleng atas tanah.
seolah-olah menyesal sangat. Kemudian dia pun letakkan tanah ke muka dia, letakkan tanah ke atas kepala dia. Kemudian dia pun bercakap, inilah yang aku takutkan. Dulu aku pernah terfikir. Dulu aku pernah fikir, inilah yang aku takutkan. Dan sekarang semakin hampir dengan aku. Sedangkan aku tak tahu pun akan adanya kematian, akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari di mana aku akan dihitung oleh Tuhan, oleh Allah. Aku tak tahu pun, tapi rupanya ada. Maka dia letakkan tanah atas kepala dia. Dia menyesal dengan kehidupannya yang bodoh itu. Maka setelah daripada itu ternyata aku ada Tuhan. Ternyata aku ada Tuhan yang memberikan aku, yang membangkitkan aku, yang memberikan balasan pada apa yang aku buat. Tetapi aku telah lupakan Tuhan aku. Ini kata-kata pemuda tadi. Akhirnya, kamu semua ini bersama dengan aku. Dan daripada hari ini, aku tak akan balik kepada istana. Dia kata, hari ini aku tak nak balik dah. Kalau aku balik sana, aku akan lupa Tuhan aku. Aku akan lupa tentang hari kebangkitan tadi. Kemudian dia terus keluar daripada istana, tak balik dah. Dia meninggalkan semua pelayan dia, kerabat dia, meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan segala kenikmatan harta dan sebagainya tadi, menuju kepada akhirat, menuju kepada Tuhan. Dia berharap supaya Allah menerima taubatnya dan mengampuni kelalaiannya. Ini tuan-tuan satu kisah yang berlaku di zaman Bani Israel. Kita nampak macam pelik kisah ni. Tapi kisah ini tidak pelik pada kita. Pelik pada kita. Sebab kita tak berhadapan dengan suasana pemuda itu. Bayangkan pemuda ni tak pernah tahu akan adanya kesusahan dalam dunia ni. Ini anak raja ni. Anak raja. Anak sultan, anak raja. Dia dihidangi dengan kesenangan, kemewahan, permainan. Semua yang ada dia nak dapat. Semua dapat. Tak ada sedikit pun kesusahan. Dia tak tahu susah. Yang kedua, dia tak tahu bahawa dia akan berumur. Dia akan tua. Dan hebat macam mana pun dia akan tua. Dia akan jadi bongkok. Dia akan jadi lemah. Dia akan jadi sakit merakok. Lagi dia takut. Kemudian yang ketiga, baru tahu rupanya hidup ni bukannya selama-lamanya. Ada kematian. Ada kematian. Dan selepas ada kematian, akan ada hari kebangkitan. Benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala telah menyedarkan dia dengan 3 pelajaran. 3 pelajaran pada saat dia hidup mewah. Dia hidup dalam keadaan mewah. Maka apabila 3 pelajaran ini menyentuh hati dia, maka dia telah menuju kepada Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, sejauh mana kita disentuh oleh 3 pelajaran ini? Sejauh mana 3 pelajaran ini menyentuh hidup kita? Bahawa kita ada Allah yang menjadikan kita, yang berkuasa ke atas kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang menghidupkan kita, dan dialah tempat kita akan kembali. Kita akan bertemu dengan dia. Dia akan menghisap kita. Dia akan melihat apa yang kita buat di dunia ini. Dia akan hisap di akhirat. Dan dia akan beri balasan setimpal dengan apa yang ada. Sejauh mana ketiga-tiga pelajaran ini mengambil tempat di dalam hati kita. Maka pelajaran yang ditemui oleh pemuda tadi benar-benar menyentuh hati dia. Akhirnya dia tinggalkan dunia. Dunia yang mewah tu ditinggalkan. Dunia yang penuh dengan kelalaian ditinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Dia telah bertemu dengan sesuatu yang menyentuh hati dia. Iaitu sesuatu yang membangkitkan kesedaran dan keimanan dia. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kalaulah sahaja manusia kita benar-benar meresapi, menghayati 3 pelajaran yang telah disebut tadi, nescaya keadaan kita akan berubah. Jadi perkara yang pertama tuan-tuan, sebelum kita benar-benar nak berbincang tentang yaumul akhirah ataupun alam barzah, nak cerita tentang apa yang berlaku selepas ini, kita nak kena tengok apa yang ada di dunia ni. Yang di dunia ini yang boleh menjadi pelajaran yang bermanfaat kepada kita. Sekiranya 3 perkara ini tidak menyentuh hati kita, tidak menjadi manfaat kepada kita, maka apa yang ada di akhirat yang kita ceritakan, titian sirat, padang mahsyar, azab
di alam barzah, fitnah alam barzah, dan apa yang ada di neraka Jahannam yang menanti manusia-manusia yang leka dan lalai yang jauh daripada Allah, maka segala yang ada di akhirat tidak akan dapat manfaat, melainkan kita melihat dunia dan kita mengambil pelajaran daripada dunia. Hati kita tersentuh dengan hakikat sebenar kehidupan dunia. Dunia ni kita dapat pelajaran. Dunia ni menyentuh hati kita dengan sentuhan yang sebenar, barulah kita boleh berbincang akhirat. Kalau tidak, kita tak sampai akhirat. Walaupun yang berceramah tu seorang tokoh yang paling hebat, mengeluarkan hujah yang paling hebat, tetapi hati kita tak rasa, tak boleh ambil pelajaran daripada perkara yang ada di hadapan kita. Kerasnya hati kita, sakitnya hati kita, matinya hati kita, kerana kita tidak dapat pelajaran daripada perkara yang berlaku. Sebagaimana seorang pemuda anak raja tadi, yang sebelumnya hidup dengan segala kemewahan yang ada, tiba-tiba dia baru tahu, baru dia perasan rupa-rupanya bukan mewah, bukan kemewahan yang menjadi kita kata kehidupan yang sebenar, tapi sebenarnya hidup di dunia ini hidup yang ada perkara-perkara yang digambarkan sebagai ujian, cobaan, musibah dan sebagainya. Maka apa 3 pelajaran tu? Tuan-tuan, mari kita tengok 3 pelajaran tu. Yang pertama sekali, pelajaran yang kita nak sama-sama menghayati, ialah kita kena mengerti akan keadaan orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak dapat makan walaupun sesuap nasi. Hari-hari berlalu tanpa makanan, hari-hari berlalu tanpa minuman, hari-hari berlalu dengan kemiskinan. Kita melihat sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang berada di Syria, yang berada di Yaman, yang berada di Palestin. Begitu juga di tempat-tempat lain. Begitu juga kita melihat manusia, saudara-saudara kita yang berada di Malaysia. Yang berada di Malaysia, dia berada di Indonesia, di Thailand, tempat di depan kita. Maka pelajaran yang pertama, kita kena faham bahawa sesungguhnya mereka yang fakir, mereka yang susah, yang hidup tanpa sesuap nasi, ataupun hidup hanya dengan sesuap nasi, makanan siang malam, berusaha mencari rezeki sehingga tidak pernah merasakan senang, tak pernah rasa senang hidup duduk bersama-sama dengan anak-anak, kecuali mereka hanya sebentar boleh duduk sekejap dengan anak-anak, lepas tu dah pergi kerja dah. Maka sesungguhnya Allah menjadikan kefakiran, kemiskinan, kesakitan, musibah, ujian-ujian yang ada di depan kita sebagai tazkirah, sebagai satu peringatan bahawa kekayaan adalah kurniaan Allah, kesihatan adalah kurniaan Allah, kesenangan adalah kurniaan Allah, makan minum kurniaan Allah, rezeki kurniaan Allah. Tuan-tuan, orang yang miskin di depan mata kita tak nak hidup miskin, tapi dia miskin. Orang yang sakit di depan kita tak nak sakit, tapi dia sakit. Orang yang kehilangan keluarga, kematian anak isteri yang disayangi, kehilangan harta benda, dia tak nak kehilangan, tetapi Allah ambil harta dan anak-anak mereka. Apakah pelajaran yang paling penting? Yang untuk kita rasa bila melihat keadaan kesusahan demi kesusahan, ujian demi ujian, masalah demi masalah yang ada di depan kita, kita nak merasakan, kalau kita ada duit, Allah yang bagi. Kalau kita kaya, ada harta, Allah yang bagi. Kalau kita ada kesihatan, Allah yang bagi. Kalau kita ada kawan-kawan, kerabat, keluarga, orang yang sayang kita, keliling kita, Allah yang bagi. Semua Allah bagi. Kita nak kena rasa bahawa musibah yang ada itu adalah merupakan sebahagian daripada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat contohnya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia menjadi menteri. Ketika dia dah hidup senang, maka ketika itu dia duduk di bawah lombong makanan. Maknanya di Mesir itu, ketika dia menjadi menteri itu, Baitul Mal, lombong makanan, harta kerajaan. Ini menteri keuangan. Harta kerajaan, harta negara duduk di bawah dia. Makanan, simpanan makanan, semua duduk di bawah dia. Semua raja bagi kat dia.
Dia in charge perbendaharaan negara. Dia in charge semua. Dia in charge semua. Tetapi dia hidup selalu di dalam kelaparan. Selalu dia hidup lapar. Selalu dia puasa. Selalu hidup lapar. Sehingga ditanya oleh kawan-kawan dia, ditanya oleh kan, anak-anak buah dia. Wahai tuan, kan, kalau kita sekarang Tan Sri ke, Datuk Sri ke apa ke, kan, tuanku ke, kan. Wahai tuan, kenapa kamu hidup berlapar sedangkan kamu pegang pembendaharaan negara? Pembendaharaan negara Nabi Yusuf pegang. Dia menteri. Tapi kenapa kamu berlapar? Maka apa jawapan dia? Supaya aku tidak melupakan orang-orang fakir. Supaya aku tidak melupakan bahawa hidup ini ada musibah, ada ujian, ada fitnah, ada kesusahan, ada kemiskinan, ada kefakiran, ada kelaparan, ada kesakitan. Jadi dia kata, aku lapar. Walaupun aku pegang, dia pegang pembendaharaan negara. Tapi dia kata, aku tak nak aku lupa kepada fakir, kepada miskin. Aku tak nak lupa kepada kesusahan. Kerana inilah hakikat hidup. Ini tuan-tuan rahmat Allah. Pelajaran pertama. Sebab tu tuan-tuan, bila orang datang kepada kita, minta bantuan ke apa sebagainya, ataupun orang susah lah, tak minta bantuan pun tak apalah. Orang susah tengok, orang dalam keadaan ada masalah. Kadang-kadang kita tengok jiran kita ada masalah, ataupun kita tengok saudara kita ada masalah, tengok semua orang ada masalah, atau kita ada masalah. Kita ada ujian. Apa ujian kita? Macam-macam ujian. Maka kita nak kena rasa, hidup kita ini Allah yang punya. Nak rasa. Nak rasa. Bukan nak tahu. Rasa. Hati kita nak rasa. Kalau hati kita tak boleh rasa lagi bahawa kehidupan ini kepunyaan Allah, maka pada ketika itu sedarlah hati kita keras. Hati kita keras. Keras macam mana? Keras dengan kemewahan. Keras dengan makanan yang sedap. Keras dengan tidur yang banyak. Keras dengan perkara-perkara yang melalaikan. Game yang kita main tu menyebabkan hati kita keras. Kemewahan yang kita hidup bersamanya menyebabkan hati kita keras. Kita tak boleh rasa. Macam mana kita nak rasa azab kubur? Kalau saya cerita malam ni azab kubur, kita tak boleh rasa. Kenapa tak boleh rasa? Sebab yang di dunia pun kita tak boleh rasa. Yang depan mata kita pun kita tak boleh rasa. Kita melihat orang fakir, kita masih lagi rasa kaya tu kita punya. Sehingga bila kita sedekah kat dia, kita bagi kat dia, kita rasa kita tolong dia. Bukan kita ni sampaikan apa yang ada pada kita daripada Allah untuk nak membawa kepada dia. Allah yang tolong dia, bukan kita tolong dia. Kita rasa kita tolong dia. Kita rasa kaya tu kita punya. Kita rasa sihat tu kita punya. Kita rasa harta tu kita punya. Kita rasa semua ni kita punya. Maka macam mana kita nak cerita tentang azab Jahannam yang tak nampak, yang tak pernah kita rasa? Sedangkan di depan mata kita, melihat orang miskin, melihat orang fakir, melihat orang sakit, melihat orang menghadapi masalah. Kita berhadapan masalah, hati kita masih lagi tak rasa hakikat hidup ini Allah punya. Ini pelajaran nombor satu. Pelajaran nombor satu. Ini permulaan sebelum kita bincang alam ghaib. Sebelum bincang azab. Kalau tidak, kita takut. Kan, masuk kubur nanti ada ular, masuk contohlah kan, azab neraka sekian. Tapi kita depan mata, kita tak boleh rasa. Itu menunjukkan hati kita masih keras. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah SWT, sesungguhnya apabila kita mengunjungi rumah-rumah sakit, hospital yang dipenuhi oleh orang-orang yang sakit, di antara mereka ada yang tak boleh bergerak, tubuhnya lumpuh. Kita pergi hospital, kita akan nampak orang sakit. Antaranya tak boleh bergerak, tubuhnya lumpuh, sehingga terpenjara dengan katil mereka. Tak boleh gerak. Katil itulah dunia dia. Kita tengok orang lumpuh. Dia tak boleh bergerak dah. Itulah dunia dia. Katil dia tu. Tempat tidur dia. Tidak boleh berjalan, walaupun satu langkah nak jalan pun tak boleh. Ada yang kehilangan pendengaran, penglihatan, sehingga dia tak tahu siapa datang pun tak tahu. Ada pula yang kehilangan penglihatan, tak boleh melihat orang yang datang. Bagi dia siang sama, malam sama, gelap.
Ada juga di antaranya kehilangan ingatan gila. Sehingga seperti orang yang tidak tentu hara, tentu hala. Sehingga mereka menjadi gila, tidak boleh membezakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ada pula seperti mayat. Dah jadi seperti mayat, tak bergerak dah, masih hidup. Tapi koma, tak bergerak, dah jadi mayat. Makan pun kena orang suap, makan kena masuk ikut tiup. Nak menapas pun kena ada bantuan alat penapasan. Ada yang seperti mayat, yang tidak dapat bergerak walaupun sedikit. Dan tidak mempedulikan apa yang ada di sekitarnya. Tak peduli dah apa yang ada. Ini orang yang koma. Tidak boleh bergerak, tidak boleh menggerakkan. Dia tak tahu siang, tak tahu malam. Siapa yang datang, dia tak tahu siapa datang. Orang yang koma. Maka kita melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang kehilangan kesihatan tadi, maka begitu banyak amal-amal yang mereka telah terlepas. Terlepas amalan mereka, tak boleh dah. Nak semayang pun dah tak boleh macam biasa. Ada yang tak semayang langsung. Kalau koma tu, dia boleh menangis saja. Kalau kita tengok orang koma, dia boleh menangis, keluar air mata dia. Mungkin dia sedar berlaku, tapi tak boleh nak buat apa-apa dah. Nak baca Quran dah tak boleh, nak berzikir dah tak boleh, nak puasa dah tak boleh, nak solat dah tak boleh. Nak mendengar nasihat pun dah tak boleh dengar nasihat dah. Maka kita lihat bagi orang yang sakit begini, bagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang saleh. Yang dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba sakit sedangkan dalam perjalanan, Allah SWT mencatatkan baginya pahala seperti yang ia kerjakan pada saat sihatnya dan mukimnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya kalau seseorang tu biasa beramal, biasa beramal. Tapi tiba-tiba sakit, tak boleh buat dah. Jadi dia memang ada niat nak buat tapi tak boleh buat. Tak boleh buat dah terbaring kan. Tapi orang begini, pahalanya tetap berjalan sebab niat dia. Dari sinilah kita lihat pelajaran yang kedua, ialah apabila kita mengunjungi rumah sakit, kita akan melihat Allah dah ambil dah kesihatan. Allah dah ambil dah kemudaan. Ada yang jadi tua. Dah jadi tua, tak boleh buat apa-apa dah. Maka tuan-tuan, tidakkah sakitnya orang, kesakitan itu, kehilangan kesihatan. Menjadi tua, ketuaan yang melanda sehingga tak boleh buat apa-apa. Koma sehingga tak boleh buat apa. Menjadi pelajaran untuk orang yang beriman. Tidakkah ia menjadi satu pelajaran bagi kita? Adakah kita merasai? Kita sehat sekarang, kita boleh bercakap, boleh berbual, boleh makan, boleh minum, boleh berlari, boleh buat apa kita nak buat, boleh lompat, boleh buat apa saja. Kita rasa tak? Allah bagi kita sihat. Allah bagi kita muda, tenaga. Kalau kita dah berumur pun kita masih ada tenaga lagi. Kalau kita sakit pun masih lagi sakit tu boleh kita hadapi. Mungkin sakit kanser stage 4, sakit. Tapi kansernya satu kanser. Tidak sampai ada orang kanser lung kanser, dia lung kanser je, ataupun kanser darah saja. Ada orang sampai kanser jantung, lung kanser kena, kemudian liver pun kena, kemudian dia punya darah pun kanser juga, otak dia kanser. Ada sampai 4-5 kanser serentak. Sakit luar biasa. Tuan-tuan rahmat Allah, tidakkah kita mengambil pelajaran? Benar-benar sungguh-sungguh Allah SWT Tuan punya hidup kita, Tuan punya kesihatan kita. Ini satu pelajaran yang dapat pada pemuda tadi, anak raja tadi. Ini pelajaran nombor 2. Maka cukup dengan pelajaran ini menyebabkan kita sekarang masih lagi boleh beramal. Kita beramallah. Kita boleh solatlah sungguh-sungguh. Sementara Allah izin kita boleh solat. Yang ketiga, tuan-tuan rahmat Allah, pelajaran yang ketiga yang didapatkan di sini ialah berziarah ke kubur. Ziarah ke kubur sesuai dengan tuntutan syarak. Ziarah kubur sesuai dengan tuntutan syarak. Untuk kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Untuk kita mengingatkan diri kita tentang akhirat.
Jadi yang ketiga tuan-tuan, pelajaran yang ketiga di sini ialah hendaklah kita mengingatkan diri kita. Hidup kita macam mana hebat pun sekarang, kita boleh bergerak, maka kita pasti akan bertemu dengan Allah. Pasti berjumpa dengan Allah. Dan kuburlah menjadi perantara. Sebelum kita bertemu dengan yaumul hisab, kita akan dihisab oleh Allah, maka kita akan bertemu dengan kubur. Kita akan bertemu dengan alam barzah. Kubur akan menjadi rumah yang mesti kita masuk. Kita akan ada rumah di kubur, di tanah nanti. Sementara seorang hamba tidak tahu apakah dia akan memasuki dengan bekalan amal saleh ataupun amal yang buruk, yang taleh. Jadi kita tak tahu kita akan masuk kubur besok bersama amal saleh ke amal taleh. Kita tak tahu. Ada 3 hal yang akan mengikuti seorang hamba dari rumahnya di dunia ini menuju kepada rumahnya di kubur. Rumah kita yang permanen. Sementara dunia masih ada ialah kubur. Ada orang dah meninggal dah 10 tahun yang lepas. Ni dah 10 tahun dah meninggal. 10 tahun dia dah ada dalam kubur. Kan? Ada orang dah meninggal 60 tahun yang lepas. Ada orang dah meninggal 100 tahun yang lepas. Maka dah 100 tahun. Umur dia lebih lama dalam kubur daripada umurnya di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, kalaulah katakan kiamat lebih kurang 50 tahun daripada sekarang, ataupun mungkin 100 tahun daripada sekarang, kita tak tahu. Maka umur kita di dalam kubur mungkin lebih lama daripada umur kita di atas muka bumi ini. Kita tak tahu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita hari ini sibuk menghias rumah kita, sibuk mencari rumah, sanggup berhutang, sanggup ambil riba. Kalau rumah pertama diharuskan, tapi kalau rumah sampai 2, 3 nak ambil riba, itu mengikut pandangan ulama tidak sesuai lah, tidak boleh lah. Saya tak nak bagi fatwa kat sini. Minta tanya dengan mufti. Tapi tuan-tuan, rumah kita di dunia ni kita jaga, kita tengok, kita cat, bagi cantik, hias dengan kita kata landscape-nya. Landscape dengan pokok bunganya, dengan cat yang cantik, dengan lansir yang cantik, dengan perhiasan-perhiasan yang cantik dalam rumah kita. Kita hias rumah kita, tak nak nampak buruk, tak nak nampak tak selesa. Kita pasang aircon, kita pasang kipas. Rumah kita ada macam-macam kelengkapan, katilnya, tempat makannya, tempat dapur ada, kabinetnya, hias cantik rumah kita. Sedangkan rumah kita itu hanya sementara saja. Bagaimana rumah kita yang kedua, iaitu di alam barzah? Apakah kita akan masuk di alam barzah dengan hiasan-hiasan yang hebat tadi? Ataupun kita akan masuk dengan amal-amal yang taleh, amal yang buruk? Ni tuan-tuan, adakah kubur menyentuh perasaan kita? Adakah kita melihat kubur ni dengan mata kita? Kita melihat kubur menyentuh hati kita. Ya Allah, rupanya aku terlupa. Rumah aku di kubur ni lebih lama daripada rumah aku di dunia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis daripada Imam Muslim, dia kata, apabila anak Adam, seorang hamba itu dihantar ke kuburnya dari rumahnya, maka 3 perkara akan mengikutnya, hartanya, anaknya dan amalnya. Kemudian harta dan anaknya akan kembali ke rumah, sedangkan yang tinggal adalah amal dia. Harta yang kita sayang, yang kita cari, yang kita kejar-kejar sekarang, semua tinggalkan kita. Semua tinggalkan kita. Anak-anak, keluarga yang kita puja-puji, yang kita sayang hari ini, cucu-cucu kita tu yang kita sayang, semua tinggalkan kita. Tinggal. Yang tinggal bersama kita dalam rumah kita, 7 kaki bawah tanah. Rumah kita di alam barzah itu, kubur tu, hanyalah amal kita. Maka tuan-tuan, adakah kubur menjadi pelajaran yang manfaat kepada kita? Pelajaran yang memberi kesan kepada hati kita. Ini tuan-tuan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku dulu melarang kamu untuk berziarah kubur, akan tetapi kini ziarahlah, kerana dengan ziarah itu dapat mengingatkan kamu kepada kebaikan. Sanad yang sahih daripada riwayat Hakim Anas bin Malik, dan kemudian daripada yang lain, daripada lafaz yang lain, Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam,
Dulu aku melarang kamu menziarah kubur. Ku ingatkan, Rasulullah bagi peringatan, sekarang ziarahlah kubur. Ziarahlah kubur. Kerana sesungguhnya ia akan melembutkan hati kamu, menitiskan air mata kamu dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Ini perkara yang penting, permulaan. Sebelum kita pergi ke alam barzah, pergi ke alam akhirat, maka kita nak kena melihat pelajaran-pelajaran yang memberi manfaat. Apa pelajaran yang memberi manfaat? Yang pertama, hidup ini adalah ujian, musibah. Maknanya apa? Maknanya kaya kita Allah yang bagi kaya. Sihat kita Allah yang bagi sihat. Bila Allah bagi musibah pada harta, bila Allah bagi musibah pada diri kita, kesihatan, Allah bagi kita musibah ataupun ujian kepada anak-anak keluarga, suami, isteri, maka itu daripada Allah. Maka kita nak apa? Nak rasa sungguh-sungguh kita nak kena duduk bersama dengan iman, bersama dengan Allah. Beramal, kena sabar, kena syukur. Ini pelajaran yang pertama. Ada musibah, pelajaran yang pertama. Jangan takut dengan musibah, tapi kita berhadapan, kita hadapi musibah dengan iman kepada Allah, dengan redha, dengan sabar, dengan baik sangka. Kita hadapi musibah dengan kekuatan, kesabaran kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah SWT memberikan kepada kita sakit, ketuaan. Kita tua, kita akan tua. Tak boleh lari dah. Maka tua, sakit itu, lanjut umur itu, Allah hilangkan nikmat kita. Satu-satu nikmat Allah tarik. Maka ketika itu tak boleh nak beramal dah. Ataupun kita amal kita dah menjadi kurang. Maka kita ambil pelajaran. Bagaimana hebat pun aku akan bertambah tua, bertambah lemah. Maka aku kena beramal sekarang. Beramal untuk mendekati Allah. Dan akhir sekali ialah aku akan berpindah daripada alam dunia menuju ke alam barzah. Ini 3 pelajaran tuan-tuan. Renung-renungkan. Renung-renungkan supaya kita benar-benar dapat menitiskan air mata. Dapat benar-benar merasai akan hakikat kehidupan yang sebenar. Supaya apabila kita benar-benar berada di dalam keadaan sakaratul maut, maka ketika itu rupa-rupanya kita dah bersedia. Hari ini kita tak bersedia tuan-tuan. TV kita lalaikan kita, radio kita lalaikan kita, keluarga kita lalaikan kita, kawan-kawan kita lalaikan kita, hidup kita, sikap kita lalaikan kita, telefon kita, handphone kita, game kita, kehidupan kita lalaikan kita. Maka jadilah seperti pemuda yang anak raja tadi yang dilalaikan oleh ayah dia dalam istana. Dia hidup dalam keadaan kelalaian, tetapi dia dapat kesedaran. Maka pada masa ini marilah sama-sama kita cuba dapatkan bina kekuatan kita untuk merasai hakikat bagaimana kita sebenarnya dalam perjalanan menuju kepada Allah. Sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tak sebut lagi Dajjal tuan-tuan. Ini tak sebut lagi bekerja Dajjal punya fitnah ni. Dajjal punya fitnah ni, Allahu Akbar. Dan fitnah akhir zaman. Kita buat cerita fitnah, kita buat cerita ujian yang ada di depan kita ni. Tapi cukup ujian itu memberi manfaat kepada hati-hati kita supaya hati kita lebih kuat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya cadang kepada tuan-tuan, insya-Allah teruskan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekiranya tuan-tuan telah lakukannya itu, selawat tuan-tuan lakukan semua itu, insya-Allah akan ada nanti saya akan bagi beberapa lagi amalan-amalan tuan-tuan guru kita, doa-doanya dan sebagainya yang insya-Allah bila kita amalkan kita akan bertambah kuat, bersama-sama dengan kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran, insya-Allah. Dan kemudian kita akan bincang juga, saya tangguh yang itu perbincangan tentang akhir zaman. Saya tangguh sekejap sebab bulan puasa, dan akhir 10 puasa kita tangguh. Kita akan bincang juga nanti insya-Allah persiapan untuk kita berhadapan dengan fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal, fitnah Dukhan dan sebagainya, dan juga fitnah Duhaima dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan bincang secara khusus, secara lebih terperinci, insya-Allah. Insya-Allah itulah sikit sebanyak pada malam ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Insya-Allah esok malam tidak ada macam ni, tak ada. Esok malam akan ada satu program, ada satu forum mengenang 10 tahun memperingati serangan flotila Mavi Marmara yang akan dibuat di TV Haluan. Di TV Haluan. Nanti saya akan bagi dia punya
dia punya apa namanya link dia ataupun dia punya iklan itu dalam Facebook. Jadi esok saya salah seorang panel dalam apa ni forum tersebut berkenaan 10 tahun tragedi Mavi Marmara, dan insya-Allah kita akan berbincang tentang apa yang berlaku pada masa itu dan sekarang. Jadi insya-Allah bagi mereka yang berminat bolehlah ikuti TV haluan. Nanti saya akan bagi link dia insya-Allah. Jadi besok malam kita akan tangguh yang program FB inilah insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincangkan pada malam ini akan dapat memberi sikit sebanyak kekuatan untuk kita sama-sama meneruskan lagi perjalanan kita untuk mengenali Allah, untuk taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya kita akan berjaya menjadi orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, al-mahdiyyin insya-Allah. Aku liquli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebar-sebarkan insya-Allah.